Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada hari ini apabila Najib berjaya membuat petition, menghantar petitionnya, memfailkan petition untuk membebaskan diri daripada hukuman penjara 12 tahun dan denda Rm 210 juta di Mahkamah Persekutuan. Ramai orang yang memberikan komen dalam konten sebelum ini. Ada yang gembira mengatakan Alhamdulillah adalah harapan Najib untuk dibebaskan. Bahkan ada juga yang mengatakan nasib Najib akan berubah. Ada juga yang mengatakan Najib akan dibebaskan. Najib akan bebas dan kebenaran akan keluar. Kerana 94 alasan yang telah diberikan Najib berkaitan dengan petition itu mungkin akan menyebabkan beliau akan bebas daripada hukumannya. Walau bagaimanapun, ada seorang penulis blog, beliau mengatakan bahawa kalau 307 alasan yang telah dikemukakan Najib di Mahkamah Rayuan pun gagal, adakah 94 alasan yang dikemukakan di Mahkamah Persekutuan mampu membebaskan Najib? Anda boleh fikirkan itu sekarang. Anda boleh memberikan komen Anda kepada konten kali ini. Adakah Anda bersetuju dengan ulasan ini, dengan statement ini? Jika 307 alasan telah gagal di Mahkamah Rayuan pun, apakah 94 alasan di Mahkamah Persekutuan mampu membebaskan Najib? Hal ini kerana, pertama, 307 alasan di Mahkamah Rayuan. Bilangannya saja sudah lebih banyak. Bilangannya saja sudah jauh lebih banyak. Pertama, di Mahkamah Rayuan. Yang kedua, di Mahkamah Rayuan, hakimnya yang bersidang adalah 3 orang. 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan sebulat suara. Sebulat suara ini bermaksud semua bersetuju bahawa hukuman Najib perlu dikekalkan. Itu yang berlaku di Mahkamah Rayuan. 307 alasan dengan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman Najib. Kali ini lebih parah dan lebih susah, lebih sulit dan lebih mustahil untuk Najib menang. Kerana kalau 307 alasan pun beliau kalah di Mahkamah Rayuan, apakan pula dengan 94 alasan sahaja yang dikemukakan. Dan mungkin alasan-alasan ini ada yang bertindan dan ada yang sama. Dan lebih menyulitkan lagi, untuk membuka minda Anda semua, lebih menyulitkan lagi, di Mahkamah Persekutuan hakimnya bukan hanya 3 orang, tetapi setahu saya di Mahkamah Persekutuan yang akan menghakimi Najib adalah 5 orang hakim yang terdiri daripada ketua hakim negara dan hakim-hakim yang paling tinggi yang ada di Malaysia. Jadi adakah dengan keputusan ini Najib benar-benar mampu bebas daripada hukumannya? Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah mengemukakan 94 alasan dalam petition rayuannya di Mahkamah Persekutuan. Berhubung mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd berjumlah Rm42 juta. Rayuan di Mahkamah Persekutuan ini adalah proses terakhir Najib. Ini adalah peluang Najib yang terakhir. Mati hidup Najib, mati hidup karier Najib, semuanya bergantung pada pilihan yang terakhir ini, keputusan yang terakhir ini di Mahkamah Persekutuan. Sama ada beliau akhirnya akan dibebaskan atau menerima hukuman sebagaimana yang telah dijatuhkan sebelum ini. Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi dan kemudian telah disahkan oleh Mahkamah Rayuan ialah penjara 12 tahun dengan denda sebanyak Rm 210 juta. Hukuman itu bagaimanapun dibenarkan, ditangguhkan sehingga rayuan selesai. Antara alasan yang dibangkitkan, dengarkan baik-baik semua pendengar, semua penonton dalam channel ini, antara alasan yang dibangkitkan dalam petition itu ialah Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap perayu iaitu Najib atas kesemua 7 pertuduhan dan memanggilnya untuk membela diri.
Alasan lain yang disebut ialah bahwa kedua-dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan telah menggunakan logik dan rasional sendiri. Ini yang paling hot, ini yang paling hangat diperkatakan, yaitu beliau ataupun pasukan pembelaan Najib mengatakan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan telah menggunakan logik dan rasional sendiri yang bercanggah dengan bukti yang dikemukakan berhubung dakwaan 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram. Dalam petisi rayuan yang difailkan melalui Tetuan Safi & Co semalam, Najib 68 tahun mendakwa beliau terkilan dan dengan kesilapan serius dalam fakta dan undang-undang yang diputuskan oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman yang dikemukakan. Sebelum ini, dalam proses rayuan di Mahkamah Rayuan, pasukan Najib Razak telah mengemukakan 307 alasan mengapa bekas Perdana Menteri itu harus dibebaskan daripada hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi. Peguam Harvinjit Singh yang mewakili Najib mengesahkan petisi rayuan yang merangkumi 307 alasan itu difailkan pada 19 Oktober tahun lalu. Antara alasan petisi rayuan tersebut, Najib mendakwa beliau gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama kerana kekhilafan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan tindakan pihak pendakwaan yang menafikan haknya di bawah perlembagaan persekutuan. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membuat keputusan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Najib yang disabit dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta itu. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang membuat keputusan sebulat suara itu diketuai oleh Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Hakim Datuk Has Zanat Mehat dan Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Merwa. Panel Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Hakim Perbicaraan Mahkamah Tinggi adalah betul apabila mendapati bahawa 3 pertuduhan pecah amanah terhadap Najib telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah. Panel hakim juga bersetuju dengan keputusan Hakim Perbicaraan bahawa Najib selaku Perdana Menteri ketika itu mempunyai kepentingan peribadi dalam kabinet apabila meluluskan jaminan kerajaan sebanyak RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP kepada SRC. Hakim Mahkamah Rayuan Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan bahawa Najib mempunyai kuasa penuh ke atas SRC Internasional serta pengetahuan mengenai kemasukan RM42 juta ke akaunnya di antara tahun 2014 dan 2015. Beliau turut memutuskan bahawa RM42 juta aliran wang keluar dari SRC dan ke beberapa syarikat dilakukan bagi menyukarkan pengesanan dan mengelak dikesan pihak berkuasa. Mahkamah juga bersetuju dengan Hakim Perbicaraan bahawa terdapat penyelewengan jelas sebanyak RM42 juta oleh Najib untuk kegunaannya sendiri. Abdul Karim berkata, dakwaan pembelaan kewujudan derma dari Arab yang masuk ke akaun Najib adalah tidak boleh dipertahankan. Beliau menambah, tidak ada sebab untuk wang itu terlebih dahulu dideposit ke akaun SRC yang merupakan entiti milik penuh Kementerian Kewangan jika ia sememangnya derma dari Arab. Kes rayuan Najib ini adalah kes yang paling ditunggu-tunggu, bukan saja di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia. Di beberapa negara Amerika Syarikat, Singapura dan UAE misalnya, sudah ramai yang dihukum bersalah berhubung skandal 1MDB dan SRC Internasional adalah anak syarikat 1MDB pada asalnya sebelum dipindahkan ke Kementerian Kewangan. Di Mahkamah Rayuan, sebelum ini 307 alasan dikemukakan oleh pasukan peguam bela Najib dan ia gagal membebaskan beliau. Apakah pula nasib beliau melalui 94 alasan yang dibentangkan di Mahkamah Persekutuan ini? Sama-samalah kita tunggu pengakhirannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.